Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Akhirnya UMNO membuat pengumuman pengakuan yang paling mengejutkan yang langsung tidak dijangka oleh mana-mana pihak. Pasti ini memang agak mengejutkan, pasti agak menakutkan, dan pasti menggegar seluruh Malaysia lah, seluruh Malaysia. Apa tidaknya, ini kes berprofil tinggi. Ini kes yang luar biasa. Kes yang kedua di dalam UMNO. Pertama Najib Razak, kedua sekarang Ismail Sabri Yaakob pula. Kes yang hampir sama, iaitu tentang wang, tentang wang. Bezanya ialah Najib Razak mungkin kurang bijak sebab masuk akaun. Mungkin kali ini percubaan adalah secara dengan menggunakan wang dengan mata wang asing. Kita tidak pasti kenapa, apa tujuan dan kenapa jadi begitu, kita tidak pasti. Tapi yang saya ingin kongsikan kepada anda ialah Barisan Nasional tidak mengakui sekiranya ada kaitan kes isu rasuah ini dengan Barisan Nasional dan UMNO. Ini satu yang sudah jatuh di timpa tangga lah. Sudah jatuh di timpa tangga untuk Ismail Sabri Yaakob. Sudahlah ada kes begini, kemudian yang kita anggap sebagai kawan pula tiba-tiba tidak lagi, tidak support lagi. Mereka kata, UMNO kata atau Barisan Nasional kata perkara ini tidak ada kena-mengena dengan mereka. Jadi kalau tidak ada kena-mengena, soalan kita yang paling syok untuk ditanya ialah, kalau tidak ada kena-mengena, jadi wang itu untuk apa? Wang itu untuk apa? Maknanya kalau tidak ada kena-mengena, ini bukan untuk parti. Ini bukan untuk parti. Ini bukan untuk dengan kesimpulan yang mudah, kesimpulan budak-budak. Ini bukan untuk parti UMNO, BN. Jadi untuk siapa? Takkanlah pula mau bagi kepada Bersatu pula kan? Takkanlah mau bagi kepada PAS pula. Takkan mau bagi kepada Perikatan Nasional. Takkan pula mau bagi kepada Mahathir. Itu lagi tidak masuk akal lah. Itu lebih tidak masuk akal daripada difikirkan itulah. Jadi itulah persoalan dia ialah kenapa tiba-tiba sahaja benda ini menjadi lebih celaru. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini seolah-olah ini ini nampak macam seolah-olah UMNO sudah tidak peduli lagi lah dengan Ismail Sabri Yaakob. Adakah ini bermakna bahawa Ismail Sabri Yaakob telah pun dibuang, dipecat, tidak diperdulikan dan telah pun dibiarkan, tidak dipedulikan lagi oleh UMNO? Adakah sebenarnya secara tidak bertulis saja, secara tidak rasmi sahaja, adakah ini sebenarnya tidak rasmi sahaja, tapi sebenarnya UMNO sudah tidak peduli dengan Ismail Sabri Yaakob lagi? Adakah ini bermakna bahwa Ismail Sabri Yaakob betul-betul tidak lagi diperlukan, sudah dibuang lah, sudah dibuang daripada UMNO? Ya. Mungkinkah begitu? Kita tidak pasti. Kita tunggulah perkembangan seterusnya, apa yang seterusnya berlaku pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okay, so kalau UMNO BN tidak mengaku, lepas itu tiba-tiba Perikatan Nasional pun tidak mengaku, jadi apa sebenarnya yang berlaku? Memang mainan politik di Malaysia sekarang memang agak serabut, memang agak memeningkan kepala dan memang sangat-sangat mengejutkan. Okay, so kita doakan semoga SPRM dapat membuat siasatan lengkap, telus, berintegriti dan benar. Okay, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.
Okey, salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya banyak mendapat komen, mendapat pertanyaan, siapa-siapa lagi sebenarnya yang terlibat di dalam kes rasuah Ismail Sabri Yaakob. Berapa orang menteri yang bakal terlibat, yang bakal dipanggil menjadi saksi, ataupun akan lagi sekali berlaku episod drama plot twist. Episod drama plot twist di mana saksi menjadi suspek. Kebetulan ketika kes rasuah melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini muncul, semua walaun senyap. Semua tutup mulut. Malah orang dalam UMNO sendiri pun senyap. Tak ada apa-apa bicara. Yang selama ini menjadi hero rakyat lah, menjadi superhero rakyat lah, menjadi pelindung rakyat lah, menjadi pelindung agama lah, pelindung bangsa lah. Tiba-tiba semua jadi senyap. Ada satu komen yang sangat menarik perhatian saya. Ini betul, sangat-sangat betul. Dia kata, kita tunggulah nanti bila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia ke-9 ini, yang sekarang ini ulang-ulang masuk hospital sakit, sehingga terpaksa ditangguh. Okay. Yalah, kita consider lah kan. Orang sakit, consider lah. Tambah bulan puasa ni memang susah. Kesian. Dia sakit. Jadi, kita tunggu sehingga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipanggil semula untuk disiasat, dan kita lihat siapa-siapa pula senarai yang akan terbongkar, yang terlibat dalam kes ini. Adakah menteri-menteri pun akan terlibat? Yang pasti, seorang menteri pasti akan menjadi saksi. Sekurang-kurangnya seorang menteri pasti akan menjadi saksi dalam perkara ini. Kerana apa? Ini melibatkan promosi. Promosi ini maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Ini adalah seperti seakan-akan iklan lah. Seakan-akan mewar-warkan, mempromosi, memberitahu, menggembar-gemburkan, menghebohkan promosi ataupun konsep keluarga Malaysia pada ketika itu. Siapa lagi kalau bukan Menteri MC, Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan. Siapa ketika itu? Sekurang-kurangnya dia pasti, saya rasa ini pendapat saja. Kalau tak jadi, tak apalah. Tapi saya rasa sekurang-kurangnya dia akan menjadi salah seorang daripada saksi, ya. Saksi, bukan suspek. Jangan salah faham. Jadi saksi. Tapi pun seperti yang berlaku kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ni, yang ke-9 ni, dia pada mulanya ada jadi saksi, tapi akhirnya jadi suspek, ya, jadi suspek. Jadi ini akan menjadikan isu ini menjadi lebih complicated, tapi lebih menarik, ya, lebih menarik. Kemudian seterusnya yang akan dipanggil pasti ditanya tidak lain tidak bukan Menteri Keuangan pula. Siapa Menteri Keuangan pada waktu itu? Siapa Menteri Keuangan pada waktu itu? Pasti akan ditanya juga, bagaimana keadaan keuangan ini? Kenapa keuangan ini tidak dapat dikembalikan tepat pada masanya? Kenapa pula disembunyikan di safe house? Kalau tidak disembunyikan, tak akanlah disimpan di safe house. Simpan di safe house itu maksudnya disembunyikanlah, kan? Ya, itu pendapat saya.
Kalau tidak disembunyikan, itu pasti disimpan di bank. Pasti disimpan di bank. Atau konon-konon dah belajar kesilapan daripada Najib. Mungkin itu. Apabila simpan di bank, senang sangat kena trace wang itu. Senang sangat kena jejak wang itu. Jadi untuk mengelakkan di jejak, jadi kita simpan cash lah di safe house, simpan congkong emas, simpan barang-barang kemas yang berharga berjuta-juta dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi Menteri Keuangan pun mungkin akan ditanya sebagai saksi, ingat ya, sebagai saksi bukan suspek. Tapi ya, plot twist sentiasa boleh berlaku. Daripada saksi menjadi suspek, kita tak tahu, kita tunggu saja. Adakah itu berlaku pun tak pasti, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja. Okey. Yang kedua, itu Menteri Keuangan. Yang ketiga, pastinya akan ditanya, takkanlah Menteri Kanan, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan waktu itu tak tahu tentang promosi ni. Kecuali masing-masing kepala. Kau nak cari duit untuk kau punya parti kah, untuk diri kau kah, personal kau kah, untuk keluarga kau kah, untuk boyfriend kah, untuk girlfriend kah, untuk madu kah, apakah, untuk kepala otak kau sendiri. Kecuali jadi begitulah. Tapi kalau memang betul pada waktu itu kerajaan keluarga Malaysia ini memang sehati, sepikir, ada perasaan yang sama untuk memajukan negara Malaysia. Ada perasaan, ada tujuan yang sama, ada fokus yang sama untuk memajukan keluarga Malaysia. Sepatutnya mereka tahu tentang wang ini bersama-sama. Tapi kalau memang waktu itu hanya lakonan semata-mata untuk tunjuk bahawa kita ini ada kekuatan, ada kesatuan, ada fikiran yang sama, kita ini mempunyai satu fokus yang sama untuk memajukan negara Malaysia, tapi hanya lakonan, kalau itu hanya lakonan, memanglah semua itu jadi masing-masing lah. Jadi ini satu. Ini satu. Bayangkan kalau memang semua dengan kepala otak sendiri. Bayangkan kalau semua dengan kepala otak sendiri, sebenarnya berapa banyak lagi isu penyelewengan, isu penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram ini yang berlaku. Kalau ada memang begitu. Itulah. Syukurlah, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, puji Tuhan. Saya nak sebut puji Tuhan kerana kita sekarang ada apa? Ada seorang Perdana Menteri yang cukup bagus, ya, yang cukup bagus, yang berani untuk melawan rasuah ini tanpa mengira bulu. Dia tak kisahlah siapapun, memang kena juga kalau kena, ya, memang kena juga kalau kena. Harap-harap bukan ini saja kes yang akan timbul, harap-harap banyak lagi kes yang akan timbul di mana ada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram yang melibatkan harta kerajaan Malaysia, yang melibatkan yang boleh menjejaskan ekonomi Malaysia, sosial Malaysia dan sebagainya, ya. Saya berimpian satu hari nanti generasi akan datang akan menikmati negara yang cukup bagus, bebas daripada dosa rasuah ni yang menghancur negara Malaysia ini, sehingga Malaysia sekarang susah, berada dalam keadaan yang susah. Berapa banyak kerosakan yang perlu diperbaiki. Kita belajar dari kesilapan, ya. Kita belajar dari kesilapan. Jangan biar orang yang memang sudah ketahuan menyakau untuk jadi pemimpin sekali lagi. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.